yasir wa la tu'asir rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Jadi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat hadir kelas online walaupun secara Google Meet, tapi kita harapkan kelas pada malam ini akan memberi impak positif lah kepada semua pelajar, kerana tajuk yang kita bincangkan pada malam ini adalah tajuk yang sangat penting. Ini adalah tajuk yang termasuk dalam 6 bab tajuk fokus ya. Jadi untuk malam ini kita mulakan kelas kita untuk tingkatan 4 bab 1 warisan negara bangsa. Jadi malam ini kita pelawak semua pelajar tingkatan 4 dan 5 sebab kita lihat kepentingan tajuk ini sangat sesuai bukan saja untuk pelajar-pelajar yang mengambil SPM tetapi juga pelajar-pelajar tingkatan 4. Okey. Tajuk warisan negara bangsa ini adalah bab yang termasuk dalam tajuk 9 tajuk 9. Maksudnya tajuk 9 ni ada 2 bab lah yang penting di situ. Yang pertama sekali ialah bab 1 yang kita akan bincang pada malam ini, dan minggu hadapan kita akan sentuh pula bab 2. Okey, 2 bab ini sangat perlu dikuasai oleh pelajar. Walaupun cikgu ada nyatakan di sini berkaitan dengan soalan-soalan yang belum lagi dikeluarkan dalam peperiksaan, iaitu tajuk yang berwarna merah ini. Okey, namun oleh kerana ini adalah tajuk fokus dan kita sudah buat analisis, mesti akan ada satu soalan keluar daripada salah satu bab 1 dan 2 ini. Jadi kita tidak mau ambil risiko untuk memberi fokus kepada sub-sub topik saja ya. Tapi kita mau fokus ke semua ke semua subtopik dalam tajuk 9 ini. Cuma penekanan ataupun pemberatan itu adalah kepada tajuk-tajuk yang berwarna merah. Jadi untuk malam ini, oleh kerana kita hanya fokus bab 1, maka kita punya tajuk kita akan bincangkan secara detail berkaitan dengan warisan negara bangsa dengan memberi penekanan kepada undang-undang dan juga hubung kait peranan rakyat dan pembesar Kalau ada pelajar yang mau menyoal, boleh boleh klik lambang tangan itu jadi cikgu boleh tahulah bahawa ada soalan yang perlu dikemukakan di sini Okey. Kalau kita lihat dari segi analisis analisis ni kita boleh lihat di situ bahawa latar belakang negara bangsa sampailah peranan semua tu sudah pernah keluar dalam peperiksaan Cuma yang kita lihat di sini adalah soalan SPMU. Soalan SPMU ni adalah soalan ulangan Dan 2 tahun kebelakangan ini, iaitu tahun 2023 dan tahun 2024, kedua-dua tahun ini menyentuh tentang soalan daripada bab 2 Jadi adakah pada tahun ini selepas 2 tahun berturut-turut soalan di tingkatan di bab 2 ini, maka pada tahun 2025 ini pula soalan akan keluar di bab 1. Itu kita tidak boleh jangkakan. Sebab itu kita beri fokus keseluruhan kepada tajuk dalam tajuk ini. Okey. Perkara yang pertama yang cikgu mau sentuh adalah berkaitan dengan soalan kertas 1 Kertas 1 di dalam bab 1 ini pun perlu kita ambil perhatian. Okey, sebab kertas 1 banyak pelajar yang dia tidak boleh capai grade A ke atas adalah disebabkan kelemahan dalam kertas 1. Kertas 2 dia okey, dia boleh dapat sampai 80/100, tapi kertas 2 25 dalam peperiksaan pertengahan penggal pun kita lihat bahawa tidak ramai pelajar yang boleh capai sehingga 30/40. Jadi ini satu cabaran yang sangat besar. Kita mau pelajar
sekurang-kurang mesti dapat 35/40. Itu kita punya target. Oke, dan kita lihat di sini soalan SPM ini memang dia sentiasa berulang ataupun mempunyai perkaitan. Contohnya kita tengok ini memang kita ada bincang di dalam kelas kita ada bincang tahun lepas soalan-soalan SPM sebenar, dan alhamdulillah soalan itu keluar semula pada tahun 2024. Jadi maksudnya di sini pelajar itu kalau dia buat latih tubi dia tidak ada masalah untuk dapat 1 markah di sini. Oke, untuk soalan ini bila kita tengok soalan ini berkaitan dengan politik, maka kita kena beri tumpuan kepada jawapan-jawapan yang mempunyai unsur politik, ya. Dalam sejarah ini ada 3 perkara saja yang perlu kita beri penekanan. Yang pertama ialah politik, yang kedua ialah ekonomi, dan yang ketiga ialah sosial. Okey, oleh kerana di sini menekankan tentang politik, maka secara tidak langsung kita sudah boleh lihat ekonomi bukan, budaya pun bukan, sebab budaya itu adalah sosial. Kepercayaan juga merujuk kepada sosial. Jadi jawapannya adalah B lah. Ya, kesetiaan. Kesetiaan ini merujuk kepada ketaatsetiaan kepada pemerintah. Jadi pemerintah di situ adalah politik, ya. Okey. Satu lagi yang kita boleh ambil perhatian di sini, ya, dari aspek kekerapan jawapan, ya. Kekerapan jawapan merujuk kepada nilai di situ, ya. Tadi kita sentuh bahwa dari aspek politik, dan satu lagi kekerapan jawapan dari aspek nilai, yaitu kesetiaan. Jadi kesetiaan ini sangat penting juga bagi pelajar-pelajar yang mana dia mungkin dia tidak baca soalan ini dan dia pun tidak faham dari aspek politik, ekonomi, sosial, maka dominan perkataan kesetiaan itu juga boleh dijadikan sebagai panduan lah untuk menjawab soalan ini, ya. Ini bagi pelajar-pelajar yang memang dia tidak tahu dan kita tidak mau dia tembak, maka dia boleh jadikan nilai itu, perkataan dominan kesetiaan itu sebagai salah satu pilihan jawapan. Oke, contoh kita tengok di sini. Oke, ini pun sama juga, kemungkinan pelajar pun tidak boleh jawab soalan ini. Ya, tapi berpandukan kepada kekerapan ataupun dominannya jawapan nilai setia itu, maka kita boleh jadikan itu sebagai satu panduan lah. Jadi secara otomatik kita sudah boleh kecilkan skop jawapan kita kepada A dan B. Jadi C pun kita sudah boleh buang, ya. Okey, kemudian bila kita sebut empire ni, selalunya selain rakyat, mestilah dia itu merujuk kepada raja ataupun pemimpin. Takkan dia akan maju disebabkan oleh orang luar. Tidak, negara tidak akan maju disebabkan oleh orang luar. Negara hanya akan maju apabila pemimpinnya hebat dan juga rakyat ini setia kepada raja. Jadi ini pun sebenarnya sudah boleh mengecilkan skop pilihan jawapan itu, ya. Dan di sini juga kita boleh tengok, unsur ketaatsetiaan itu, ya, boleh dijadikan sebagai dominan untuk pilihan jawapan, ya. Saya rasa semua pun nilai positif di dalam jawapan ini, tapi kekerapan jawapan itu adalah merujuk kepada ketaatsetiaan. Okey. Okey, ini juga kita boleh tengok, boleh nampak SPM 2001 dan SPM 2002. Okey. Dan kita boleh lihat soalannya pun sama juga, iaitu berkaitan dengan jawatan sah bandar, ya. Ya, boleh nampak dari segi dia punya dia punya pilihan jawapan, hampir sama dengan soalan 2021. Okey. Apa jawapannya ni? Siapa tahu? Apa jawapan bagi soalan sah bandar ini? Di mana nih sah bandar ni bertugas? Di mana dia bertugas? Sah bandar. Cukai. Okey, ya, dia bertugas di mana? Pelabuhan. Okey, di pelabuhan, ya. Di pelabuhan ada cukai dan pelabuhan. Jadi jawapannya adalah D, ya. Okey, bagus. Okey. Mantap. Okey, ini kita tengok 2004. Ini pun baru juga. Kalau pelajar buat kita punya Google Form soalan-soalan SPM sebenar, dia sudah dapat 2 poin. Satu tadi yang kita tengok di sini berkaitan dengan kesetiaan keluar.
Okey, biasanya paling banyak 2 ataupun 3 soalan. Jadi maksudnya untuk bab 1 ni dia sudah boleh dapat full mark, 2 markah ya, sebab dua-dua soalan terkeluar dalam peperiksaan 2004. Ini pun sama juga kita boleh nampak, okey. Pemimpin mempunyai wawasan. Pemerintah mempunyai wawasan. Sini pun ada juga pemerintah mempunyai wawasan ya. Kemudian di sini ada juga dinaungi kerajaan berhampiran. Okey, di sini dinaungi kuasa besar. Jadi kita sudah boleh nampak ini bukanlah pilihan jawapannya ya. Sudah ada perbezaan di situ. Ya. Kemudian mendapat bantuan luar, ini pun dapat juga. Okey, tadi saya sudah bagi tahu negara tidak akan maju kalau kita bergantung harapan dengan orang luar. Sama macam ini tadi, pedagang asing tak akan boleh menyebabkan Melaka itu jadi sebuah empire yang hebat. Ya, jadi kenapa dia boleh jadi sebuah kerajaan yang terkenal ialah yang pertama sudah pasti pemerintah yang mempunyai wawasan. Jadi nomor 2, semua yang ada nomor 2 itu kita boleh target lah. Jadi ini kita buang ya. Jadi kalau kita tengok kita punya apa ini? Kita punya tip score ni. Okey. 1 kita tidak tahu, 2 betul ya. Kalau 2 betul itu kita boleh nampak yang ini ya, ada kan? Okey, 2 betul. Okey, 2 betul. Jadi jawapannya sama ada A ataupun C lah. Ni, itulah A ataupun C. Okey, jadi kita sudah tengok tadi nombor 2 ini ya. Nombor 2 ini nomor 1 ini dinaungi kerajaan berhampiran ya. Ini kerajaan berhampiran, ini kuasa besar. Jadi ini pun bukan pilihan. Jadi ini pun bukan. Jadi maksudnya tu 1 salah. 1 salah, 2 betul. Jadi 1 salah kalau kita tengok dalam sini, 1 salah, 2 betul, jawapannya adalah C ini. Nampak? Jadi jawapannya adalah pemerintah yang mempunyai wawasan dan berada di laluan yang strategik. Sama di sini. Cuma pilihan di sini A, di sini jawapannya ialah C. Jadi boleh nampak kalau buat ulang kaji, insya-Allah tidak ada masalah untuk jawab soalan ini ya. Dan kita tengok di sini lagi keluar lagi 2004 3 soalan keluar ya. Okey, wilayah Kesultanan Melayu Melaka meliputi tanah Melayu dan pantai timur. Ini bila kita buat soalan kertas 1 ni, apa yang paling penting ialah kita akan tengok konsep apa sebenarnya. Okey, ini di sini adalah berkaitan dengan kekuasaan ataupun kawasan ya, kawasan wilayah pengaruh. Ni tengok meliputi. Ini maksudnya kedua-dua ni adalah berkaitan dengan kawasan dan wilayah pengaruh. Jadi kita akan cari maklumat ini ya berkaitan dengan kawasan dan wilayah pengaruh. Boleh carilah dalam buku teks. Ni. Contoh di sini kita boleh nampak ya. Wilayah naungan dan juga wilayah taklukan sama perkawinan. Jadi ada naungan dan juga ada. Perlu begitu ya, perlu dicari dalam buku teks untuk kita menentukan jawapan itu. Dan kita boleh tengok di sini ada menaungi dan juga penaklukan. Okey, sama macam di sini. Naungan, taklukan ya. Jadi kita sudah boleh dapat jawapannya ialah A lah. Dan ini pun kita boleh tengok di sini. Kita boleh nampak di sini ada kaitan penaklukan. Di sini pun penaklukan ya. Dua-dua menjelaskan berkaitan dengan kawasan pengaruh ataupun wilayah pengaruh. Jadi bila kita buat kajian, kita bukan semata-mata mau tahu apa dia punya jawaban, tapi kita mau tahu apakah sebenarnya yang penting ya di dalam kedua-dua soal berkaitan soalan tersebut ya. Jadi ini dapat membantu kita untuk jawab soalan ini. Okey. Ini juga sama juga. Okey, bila kita buat bacaan, kita akan tengok berkaitan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Boleh nampak sini. Sistem
4 lipatan. Ini pun sistem pembesar 4 lipatan. Ini pun sistem pembesar 4 lipatan. Jadi kenapa cikgu pilih juga soalan ini? Sebab bila kita tengok sistem pembesar 4 lipatan ini, dia ini melibatkan apa ini? Nih. 4 orang ini, bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Maksudnya di sini apabila pelajar tengok sistem 4 lipatan ini, pelajar bukan mau tengok jawapan semata-mata. Tapi pelajar perlu paham siapa itu sistem 4 lipatan ya, sebab nanti banyak benda yang kita mau guna pakai. Asasnya ialah sistem 4 lipatan. Okay, satu kita boleh tengok negara mana yang amalkan. Nah, ini pun kita sudah boleh dapat jawapan satu. Okay, D, Melaka. Yang kedua kita mau tahu, okay, di dalam sistem 4 lipatan ini siapa yang terlibat? Okay, bendahara, kemudian temenggung, penghulu bendahari, dan juga laksmana. Okay, itu kita boleh tengok di situ. Ya. Yang ketiga kita mau tahu apa fungsi bendahara, apa fungsi dia, laksmana apa fungsi dia, temenggung apa fungsi dia, dan juga penghulu bendahari apa dia punya fungsi. Jadi bila kamu buat kajian itu, maksudnya di sini pun kita boleh tengok sudah jawapannya, yaitu mengetuai pentadbiran. Kemudian di sini pun kamu boleh tengok juga dia punya jawapan, ya. Nah, ini lebih kepada menjamin keutuhan pemerintahan. Okay, kemudian di sini pun kita boleh tengok, okay, penghulu bendahari, temenggung. Okey, Sabandar, kenapa kita boleh jawab? Ini Sabandar kita tidak jawab sebab tadi kita sudah buat yang ini. Ya, kita tengok sudah di sini Sabandar ini tugasnya ialah di pelabuhan, ya. Nah, di pelabuhan untuk mengutip cukai. Jadi dia ini kalau kita mau samakan dengan jawatan sekarang, dia ini adalah pegawai custom, ya, pegawai custom. Jadi dia tidak sesuai lah. Ini memang bukanlah. Okey. Okay, laksmana bila kita cari hulu balang memang kita tidak sentuh, otomatis kita boleh buang. Jadi sama ada laksmana ataupun bendahara. Jadi kalau kita tengok dari segi hierarki ataupun dia punya kedudukan, sudah pasti yang paling atas adalah bendahara, bukannya laksmana, ya. Jadi jawatan yang paling sesuai adalah bendahara. Okey, itu contoh, ya. Macam mana hanya dengan sistem 4 lipatan yang kita kaji di buku teks, kita sudah boleh tahu, okay, negara mana yang amalkan sistem 4 lipatan, ya, ada 4 orang pembesar, dan apa peranan bagi setiap pembesar tersebut. Oke, selesai di situ, ya. Oke, sekarang kita masuk pula kepada subtopik khususnya dalam kertas 2, ya. Oke, ada soalan setakat ini? Ada, cikgu, ada. Jelas, ya? Oke, kita ada, alhamdulillah. Setakat ini kita ada 103 orang. Kita harap lebih ramai lagi akan masuk, ya, sebab kita ada lebih kurang 300 orang lebih sepatutnya lah, termasuk 4 dan 5. Oke. Dalam tajuk 1.1 dan 1.2 ini, dia berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa, ya. Dia pecah kepada dua. Satu, ciri negara bangsa alam Melayu, dan satu lagi ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dari aspek ciri-ciri kita lihat ada persamaan dan ada perbezaan. Okey, apa dia punya persamaan? Ini 4. Maksudnya ini wajib pelajar ingatlah. 4 ini wajib ingat. Sebab kalau ingat 4 ini kita boleh guna pakai untuk Kerajaan Alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Ada 2 yang berbeza, yaitu kedaulatan dan juga lambang kebesaran. Okey, jadi dalam pembelajaran sejarah ini kita memang syorkan bahawa tidak ada teknik yang paling berkesan untuk belajar sejarah ini melainkan teknik akronim, iaitu kita buat kita ambil sebaik-baik kalau boleh kita ambil perkataan hadapan ini untuk kita jadikan dia sebagai kita punya akronim, satu perkataan yang memberi maksud kepada keseluruhan ciri-ciri Kerajaan Alam Melayu dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kita ambil apa? Kita ambil Wiraku, ya. Wiraku. Wiraku ni adalah WI ini, ya, merujuk kepada wilayah pengaruh. Okey, itu sudah satu poin. Satu markah sudah, ya. Wilayah pengaruh ada dalam Kerajaan Alam Melayu
ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Oke, yang kedua ialah RA. Oke, RA ini itu merujuk kepada rakyat dan juga raja. Ya, sudah dapat sini 1 marka tadi, sini sudah dapat 2 marka, sudah 3 marka. Ya, belum lagi kita hurai kan, dari segi fakta pun sudah dapat 3 marka. Oke, yang ketiga ialah K, ya, K. K ini ialah kerajaan, kedaulatan, kebesaran, ya. Kedaulatan, kebesaran, kerajaan. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali ialah U, ya. U, undang-undang. Oke, jadi inilah cara yang paling terbaik, ya. Ini Tony Buzan ini pakar daya ingatan. Dia beritahu cara menghafal yang paling berkesan ialah melalui akronim, ya. Jadi macam mana mau buat akronim, boleh minta bantuan ChatGPT untuk kau tulis sejak perkataan-perkataan ini dalam ChatGPT, lepas tu jadikan akronim perkataan ini, dia akan bagi kamu banyak short lah. Jadi boleh pilih yang mana yang kamu rasa sesuai untuk kamu jadikan itu sebagai kamu punya akronim. Okey, boleh jelas ni, ya? Okey. Jadi mudah. Wiraku kita sudah boleh dapat 6 marka di situ: wilayah, pengaruh, raja dan rakyat, kerajaan, kedaulatan, kebesaran, dan undang-undang, ya. Okey. Jadi untuk dia punya huraian itu, ini cikgu pulangkan balik kepada kamu. Macam mana kamu mau ingat. Okey, sebab di dalam kita punya modul, sebenarnya dalam modul kita tuh ada banyak, ya. Kita sudah bagi kan. Jadi cuma setiap pelajar ini dia berbeza-beza dia punya daya ingatan, ya. Jadi macam mana kita mau belajar? Okey. Nah, tengok di sini. Ada banyak di sini poin. Okey, ada banyak poin di sini. Jadi pilihlah poin-poin yang kamu rasa mudah untuk kamu ingat. Okey, bagi pelajar yang ada nota skema, ini lagi mudah lah. Kita sudah bagikan kamu perkataan-perkataan yang boleh kamu boleh kamu ingat lah. Kita sudah boldkan, ya. Okey, ini nampak ni kita sudah boldkan untuk setiap perkataan. Jadi yang ini jawapan adalah jawapan yang secara umum. Maksudnya boleh jawab untuk kedua-dua soalan. Sama ada ciri-ciri kerajaan alam Melayu ataupun ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, tengok soalan saja. Kalau dia minta alam Melayu, maka pangkal ayat alam Melayu. Kalau dia minta Kesultanan Melayu Melaka, pangkal ayat Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kalau dia sudah bagi poin, contohnya dia bagi poin, kita tengoklah apa poin dia. Kalau poin dia 4 ini, tidak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita ingat yang berbeza itu, ya, yaitu kedaulatan. Kita ambillah 2 poin, 2 huraian. Ini pun kita boleh nampak. Okey, lambang kekuasaan tertinggi 1, kemudian diiktiraf oleh dinasti Ming, 2 marka. Kemudian itu kedaulatan. Lambang kebesaran, identiti 1 marka. Simbol kedaulatan 2 marka. Nampak di sini kan ada perkataan dan. Jadi ini 1 marka. Ini 1 marka. Kemudian nampak ada perkataan seperti. Okey. Contoh bagi 2 pun cukup, ya. Nobat, cap mohor, okey. 1 marka. Jadi kita boleh nampak faktanya kedaulatan, huraian yang pertama kekuasaan tertinggi, yang kedua diiktiraf. Okey, ini cikgu tidak terbold pula, jadi nanti boleh kamu boldkan. Okey, 2 marka. Ini lambang kebesaran, identiti, simbol, cop mahar, 3 marka. Jadi 2 campur 1, 3 marka. 3 campur 1, 4 marka. Berapa banyak marka yang boleh. Tapi simple, nampak kan? Kita bukan perlu pun ambil semua benda yang ada di dalam buku teks ini. Tak perlu. Ya, ada banyak kan? Pilihlah yang paling mudah. Pilih yang paling mudah, yang paling senang mau ingat. Itulah, tengok ni berapa banyak nih. Ya, bukan semua perkara-perkara yang ada di dalam tu kita perlu ingat perkataan demi perkataan. Tidak. Sudah kita permudahkan dalam 2 bentuk. Satu kita bentukkan dalam bentuk nota skema. Dan satu lagi kita buat dia dalam bentuk poin. Oke, cuma yang ini pun banyak pelajar nih
Bila dia tengok jawapan, dia suka salin bulat-bulat apa yang ada di dalam sini. Ya, sedangkan kita sudah bagi tahu ada muka surat, jadi kena rujuk, kena tengok ayat juga. Jadi supaya nanti kau punya huraian tuh ngam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka-suka ambil ini tiba-tiba mau ambil di sini. Kena pandai tengok. Sebab itu kau kena tengok buku teks. Ataupun ambil di sini tiba-tiba mau pergi sini buat huraian. Tidak sesuai ya. Jadi apapun huraian, sebelum buat huraian kena rujuk buku teks, ngam kan dia punya sambungan nih. Ya, sebab banyak pelajar lain dia punya fakta, lain dia punya huraian. Huraian lanjutan yang kedua pun tidak ada kaitan. Jadi itu akan menyebabkan rugi 1 marka. Hanya dapat fakta dan huraian saja ya. Oke. Jadi ini kamu boleh baca kemudian ya, sebab cikgu mau fokus di 1.3 berkaitan dengan undang-undang, itu kita punya tajuk fokus. Oke, tengok di sini. Ini contoh jawaban, nampak soalan ini. Oke, soalan macam begini. Bila dia sudah ada bagi tahu 2 ciri, jadi kau pun tulis raja dan rakyat, ataupun kalau kau mau tambah lagi, boleh lagi tambah, yaitu wilayah pengaruh ya. Ini sebagai backup sajalah. Takut-takut kalau lah yang ini dengan yang ini ada salah satu salah, maksudnya masih ada lagi peluang untuk dapat full mark ya. Oke. Dan bila keadaan macam begini berlaku, maksudnya perkataan raja itu kau jangan anggap itu akan diberi marka. Nah, jadi maksudnya di sini perlu ada 2 huraian, tidak termasuk raja ini ya, tidak termasuk raja ini. Sebab raja tadi sudah dibagi marka. Dan satu lagi perlu diingat, kalau tulis raja di sini, maka huraian mesti raja. Kalau kau tulis di sini raja, tiba-tiba huraiannya kau tulis pula undang-undang, maka tidak ada kaitan dengan ciri di atas, maka kemungkinan kau akan hilang yang 2 marka ini, tapi kau boleh dapat 4 marka. Jadi jangan buat benda-benda yang merugikan ya, sebab sudah dibagi tahu. Sebab itu kita perlu ada bengkel, ada kelas ya, untuk pahamkan apa yang perlu dibuat ya. Jadi bila sudah paham, maksudnya kau sudah tahu, tidak akan buat satu perkara yang sia-sia. Oke. Jadi macam ini kita boleh tengok tonggak utama. Nampak di sini tonggak utama. Jadi dia boleh dapat 1 marka tonggak utama, dibantu oleh para pembesar. Seterusnya ialah jangan lupa ditaati, dianggap suci. Oke, tengok sini 1 marka, di sini 2, 3, 4 marka. Ya, 4 marka. Oke. Tapi dia mau 2, jadi maksudnya kalau 2 nih mesti juga sama ada 3 di sini atau di sini 1. Tidak boleh, kalau 4 pun maksimum kau tidak boleh dapat marka penuh ya. Mesti dapat 3 saja tuh. Yang kedua, tengok sini taat setia, tidak menderhaka. Jadi di sini 2. Jadi lebih sudahlah. 4, 2, 6 marka, maksimum 4 marka. Oke, pernah juga berlaku, tapi kita mau ambil yang selamat. Pernah juga berlaku, dia tidak tulis rakyat, ini tiada. Sepenuhnya dia buat di sini. Ya, sepenuhnya dia buat raja. Nah, boleh juga dapat 4 marka, tapi bukan semesti itu ikut skema ya. Jadi kalau mau selamat sama ada 3-1 boleh, ataupun 2-2 pun boleh, ataupun di sini 3 di atas 1. Yang penting sebab dia mau kedua-dua. Jadi maksudnya perlulah kita cerita, dia tidak juga tetapkan mesti 2 raja 2 rakyat, tidak. Yang penting ada kedua-duanya ya. Oke. Nah, ini pula kita tengok ciri-ciri. Nah, kita boleh nampak walaupun di kerajaan, walaupun ini kerajaan, yang ini raja, tapi coba kita tengok dia punya ayat. Jadi hafal ayat nih. Raja ialah tonggak kerajaan. Bila kita guna ayat ini, raja adalah tonggak kerajaan. Kalau ada raja, itu untuk ciri negara alam Melayu. Kalau kita jawab soalan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, ada juga perkataan kerajaan. Jadi 2 perkataan yang kita guna pakai ini, kita boleh jawab untuk kerajaan alam Melayu. Dalam masa yang sama, kita juga boleh jawab untuk Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mudah kan tengok. Kerajaan muncul karena adanya raja.
Ini kerajaan. Kemudian kerajaan dulu baru raja. Nah, kenapa nih? Oke, begitu juga. Ini raja dulu baru kerajaan ya. Oke. Ini pun sama. Kita boleh tengok di sini ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 6 marka. Oke, macam mana mau dapat 6 marka? Ada banyak cara kita boleh dapat 6 marka. Yang pertama, kita boleh sebut saja yang faktanya ini pun sudah boleh dapat 6 marka. Ya, dengan syarat mesti jangan guna koma. Ya, jangan guna koma. Ciri-ciri negara Kesultanan Melayu Melaka ialah kerajaan. Seterusnya ialah mempunyai rakyat. Selain itu ialah kedaulatan. Begitu boleh. Tapi kalau kau buat kerajaan, koma, rakyat, koma, kedaulatan, koma, itu kau dapat 2 marka sejak maksimum ya. Okey. Tapi yang cikgu galakkan ialah sebaik-baiknya. Okey, sekarang boleh. Okey, ini satu fakta plus satu huraian. Jadi untuk F1 ini 2 marka. Jadi kalau ada 3 fakta, 1, 2, 3, 3 fakta plus ambil mana-mana satu huraian daripada sini, 3 huraian. Maksudnya kerajaan 1 huraian, rakyat 1 huraian, kedaulatan 1 huraian, maka dapat 6 marka juga. Oke. Dan satu lagi kita boleh buat juga, mungkin kalau kau pandai, oke, kita ambil satu fakta sini plus kita mau 2 huraian. Sudah dapat 3 marka. Jadi kemudian ambil lagi sini fakta, satu fakta, oke, plus, oke, ambil lagi sini taat setia mematuhi undang-undang plus 2 huraian 3. Jadi maksudnya hanya hafal 2 fakta dengan ada 4 huraian masih juga boleh dapat 6 marka. Oke, cuma cikgu tidak galakkan pelajar untuk bagi cukup 6 marka ini, jangan ya. Kalau boleh kasih ekstra lah 2 marka. Oke, apa-apapun 6 marka ini untuk esai. Ini soalan esai maksudnya perlu dikali 1.3 ya, 1.3 menit. Jadi kalau kita kira 6 kali 1.3 bersamaan 7.8 menit. Oke, sekarang kita tengok. Dalam tempo 7.8 menit, berapa banyak isi ataupun fakta yang kita boleh buat. Oke, contohnya, kalau kita buat 7 menit, 7.8 menit, hanya boleh dapat 6. Oke, berhentilah. Kenapa? Itu tidak ada masalah. Berhentilah. Sebab kita tidak mau kita lebih daripada masa ini. Contoh, ini saya termampu sebab lama memikirkan. Tapi kalau andai kata baru 5 menit sudah boleh dapat 6 marka, maka kita masih boleh lagi tambahlah kurang-kurangnya 2 lagi isi di situ supaya kita boleh dapat sekurang-kurangnya boleh dapat 8 marka. Kalau ada salah pun mungkin satu salah masih boleh dapat 7 marka ataupun 6 marka. Jadi masih juga dalam kategori full mark lah di situ. Itu pentingnya pengurusan masa. Bukannya kita tahu semua ini kau hafal, kau pun tulislah semua, tapi bila kita tengok rupanya kau sudah ambil 15 menit untuk jawab soalan ini. Apa yang berlaku, maka sudah pasti kau akan ada soalan yang tidak akan kau boleh jawab ya sebab masa tidak cukup. Oke, jelas di sini ya. Oke. Oke, ini perkara yang penting. Yang pertama di dalam 1.3 nih. 1.3 ini adalah tajuk fokus ya untuk SPM pada tahun ini. Tapi penekanannya adalah di bawah tajuk undang-undang. Tahun lepas kita target undang-undang pun tidak keluar lagi. Sebab dia keluar di bab 2, yaitu faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Jadi tahun ini pun kita masih juga memberi tumpuan kepada undang-undang ini. Dalam masa yang sama, kita jangan abaikan yang ini ya. Nah, ini nanti slide ini juga akan share dengan kamu. Jadi kau boleh study lah. Jadi tapi cikgu tidak mau sentuh yang inilah ya untuk malam ini. Yang cikgu nak bagi tahu bahwa di dalam undang-undang di dalam pembesar 4 lipatan ini kau perlu ingat yang ini dan dia punya siapa dia dan apa dia punya tugas. Tugas ini pun senang sih ya. Sekurang-kurangnya satu tugas pun macam bendahara ini dia ada banyak tugas. Tapi kau ingat satu lah, satu bendahara, satu penghulu bendahari,
satu Temenggung dan juga Laksamana ya. Oke. Yang kita mau tekankan pada malam ini adalah undang-undang, oke? Jadi undang-undang ini pun sama. Kalau kita tengok dalam undang-undang Melaka nih, dia ada dua. Satu ialah hukum kanun Melaka dan satu lagi undang-undang laut Melaka. Jadi apa yang penting di sini ialah kita kena tengok soalan itu. Apa soalan itu mau? Adakah soalan itu mau hukum kanun Melaka ataupun undang-undang laut Melaka? Ini contoh dia. Kita tengok sini. Nah ini. Oke, contoh ya. Nah ini. Jelaskan sistem perundangan yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ini contoh soalan. Oke. Ini soalan yang paling senang. Kenapa senang? Sebab soalan ini umum. Maksudnya boleh sentuh hukum kanun Melaka ataupun undang-undang laut Melaka ataupun kedua-duanya sekali. Maksudnya ini satu marka, ini satu marka. Itu senang. Nah, yang kita risau kalau dia begitu, oke. Jelaskan hukum kanun Melaka. Oke. Jelaskan hukum kanun Melaka yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Oke, yang itu tidak boleh sudah sentuh undang-undang laut Melaka sebab dia sudah bagi spesifik mesti cerita tentang hukum kanun Melaka. Tapi kalau macam yang ini soalan yang sekarang cikgu tunjukkan ini maksudnya umum. Ataupun mungkin juga soalan itu dia boleh buat satu roman dengan dua roman ya. Nah, macam contoh inilah. Kita tengok sini. Ini tengok Oke, kalau nampak di sini ini fokus SPM. Ini dalam modul kita, modul kombinasi. Oke, jadi tengok ini ada di sini fokus SPM, ini pun fokus SPM. Nampak nih. Oke, jadi kalau macam begini, ini pun dia sudah pecahkan. Maksudnya satu kena hurai, satu perenggan untuk hukum kanun Melaka dan satu lagi perenggan untuk undang-undang laut Melaka. Oke, sekarang yang isunya sekarang ialah macam mana kita mau jawab soalan ini ya. Oke, kita tengok balik di sini. Oke. Dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka, dia ada persamaan dan juga ada perbezaan. Oke, contoh kita boleh tengok di sini. Oke, ini adalah hukum kanun Melaka. Dia ada jenayah, ada peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi ya. Oke, hukum kanun Melaka. Nanti bolehlah buat ChatGPT type perkataan-perkataan ini, minta dia buatkan akronim supaya kita boleh cari satu perkataan yang boleh jadi ayat ya. Oke, kemudian kita tengok pula di dalam undang-undang laut pun ada juga 4. Ini ada 4, 1 2 3 4. Ini pun ada 4. 1 2 3 4. Oke, dalam belajar kita mau mudah. Oke, apa yang mudah kita tengok. Oke, apa persamaan di antara undang-undang laut dengan hukum kanun Melaka? Oke, yang pertama yang kita tengok ialah jenayah. Ya, sebab dua-dua ada membincangkan tentang jenayah ya. Kalau kita tengok di sini, oke. Ini ya, jenayah. Oke. Jenayah, hukum kanun Melaka ada jenayah. Kemudian di dalam di dalam undang-undang laut Melaka pun ada jenayah. Oke, di dalam penjelasan jenayah ini ada dia punya huraian yang sama, ada juga huraiannya yang tidak sama. Oke, contoh yang sama apa dia? Contoh kalau kita tengok membunuh. Ya, membunuh dan juga mencuri, ya. Di sini pun ada juga membunuh, mencuri. Oke, di sini memberontak. Mencuri, membunuh, memberontak. Di sini tidak ada memberontak, di sini menikam. Oke, jadi jangan ingat yang itu, sebab itu berbeza. Maksudnya menikam dengan memberontak jangan ingat. Yang kita mau ingat yang membunuh. Ini pun mencuri. Ini pun ada juga. Jadi otomatis dua contoh ini kita boleh sudah jadikan sebagai contoh
untuk jawaban kita. Oke, itu yang pertama. Oke, kemudian kita tengok di sini. Oke. Apa lagi yang samanya? Oke, yang pertama kita boleh tengok kedua-dua menggugat ketentraman dan keharmonian. Oke, satu lagi yang cikgu nak bagi penekanan. Kalau kau buat ayat, jangan buat ayat mati begitu. Itu tergantung. Jadi keharmonian. Oke, kalau jenayah ini mesti melibatkan masyarakat kan. Jadi perbuatan menggugat ketentraman dan keharmonian masyarakat ataupun keharmonian rakyat. Oke, ini dua marka boleh digunakan untuk menguraikan jenayah, sama ada di bawah tajuk hukum kanun Melaka ataupun di bawah undang-undang laut Melaka. Kemudian kita ambillah dia punya contoh yang kita sudah tengok sama tadi, mencuri dan membunuh. Jadi di sini ada dapat satu marka. Oke, maksudnya di sini saja untuk perkataan jenayah. Oke, kalau dia tidak bagi jenayah ini sudah boleh dapat satu marka. 1, 2, 3, 4. Maksudnya untuk yang ini saja pun kita sudah boleh dapat 4 marka. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita boleh tengok pasal apa yang sama. Oke, di dalam buku teks ada banyak pasal. Oke, jadi kita mau tengok yang paling mudah ya. Oke, jadi pasal yang paling mudah ialah pasal 5 untuk hukum kanun Melaka, pasal 5.1 hukum kanun Melaka, pasal 5 sahaja untuk undang laut Melaka. Oke, tapi dari segi huraiannya sama. Apa dia punya persamaan? Dua-dua berkaitan dengan hukuman bunuh. Ya. Nah, jadi kalau contoh ini contoh, kau pun Melaka ini hukum bunuh kah hukum mati? Kau confuse, maka kau tulislah pasal 5 yaitu hukuman bunuh dan mati. Nah, jadi boleh guna pakai untuk hukum kanun Melaka dan juga hukuman untuk undang-undang laut Melaka. Selamat, sebab ada hukuman bunuh ataupun hukuman mati. Tapi dari segi bahasa sebenarnya sama saja pun. Biasanya dia akan slash tuh, bunuh ataupun mati. Jadi boleh dua-dua. Tapi kalau takut buatlah macam begitu, hukuman bunuh dan hukuman mati. Oke, itu yang pertama, persamaan. Yang kedua, apa yang kita boleh kaitkan? Oke, satu nih, undang-undang laut ini dia di lautan, dan di lautan maka sudah pasti dia berkaitan dengan nakoda dan di atas kapal. Manakala hukum kanun Melaka ini pula di daratan, dan dia pula kuasa yang paling tertinggi adalah raja. Jadi itu pun kau boleh bagi tahu. Oke, contohnya membunuh tanpa pengetahuan raja itu di hukum kanun Melaka, membunuh orang di atas kapal itu hukum undang-undang laut Melaka. Oke, sebab kalau membunuh tapi bukan di atas kapal, maka dia akan jatuh kepada hukum kanun Melaka. Oke. Kemudian apa lagi yang sama? Kita boleh tengok yang ini. Ini pun boleh kita guna pakai, yaitu berasaskan syariah dan hukum adat. Jadi di sini pun kau sudah boleh dapat 1 marka, 2 marka. Kemudian kemakmuran, oke, dan kesejahteraan. Nah, ini pun sama juga, jangan tulis kesejahteraan saja. Oke, ini mungkin boleh tambah kemakmuran negara. Oke, kalau makmur biasanya negara. Kalau kesejahteraan biasanya rakyat lah. Oke, kesejahteraan rakyat. Oke, kemudian inilah pasal-pasal ini. Kalau boleh ingatlah, kalau tidak boleh ingat, ambil yang ini, dan yang ini. Sudah lebih daripada 6 marka ya. Kalau kita tengok ini, kita mau 6 marka kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oke, 10. Jadi 10 marka sudah boleh dapat, sedangkan maksimum 6 marka. Oke, apa lagi yang sama? Oke, kita tengok sini. Peranan sultan dan pembesar. Oke, ini di hukum kanun Melaka, hukum kanun undang-undang laut, peranan nakoda. Tapi kata kuncinya adalah sama, yaitu peranan. Nah, ini pun sudah, ini adalah isi yang kedua yang tidak boleh buat. Kemudian kita tengok kalau di hukum kanun Melaka, sultan yang paling berkuasa, dan dalam masa yang sama kita boleh tengok di sini melantik pembesar. Pembesar ini kita jumpa tadi di sini, kan? Nih. Nah, ini kita jumpa tadi pembesar. Jadi maksudnya
1.2 tadi dengan 1.2 dan 1.1 tadi kita boleh gunakan jawaban ini di dalam sini untuk jawab soalan yang ini tadi. Maksudnya ingat itu kita boleh jawab. Begitu juga dengan contoh. Kita boleh tengok sini contoh bendahara dan temenggung. Ini pun tadi kita belajar di sini. Oke, apa itu bendahara punya tugas? Apa itu penghulu bendahari? Apa itu temenggung? Jadi dalam masa yang sama, kau boleh juga guna jawaban yang ini untuk sistem pentadbiran, dan dalam masa yang sama jawaban yang ini juga boleh dihuraikan untuk jawaban peranan sultan dan pembesar. Jadi maksudnya mudahlah benda nih, kau ingat satu tapi boleh jawab untuk soalan peranan pembesar, dalam masa yang sama boleh juga jawab untuk peranan sultan dan pembesar di bawah Undang-Undang Melaka. Oke, kemudian selain daripada dua yang sama ini ada juga perbezaannya, yaitu dari aspek kekeluargaan dan ekonomi. Cikgu pun sudah bagi maklumat-maklumat ini di dalam nota skema. Untuk buku yang nota skema yang baru ya, yang hijau itu ada sudah. Yang biru tidak ada, yang hijau ada. Oke, ada banyak huraian yang kita sudah senaraikan di sini. Jadi carilah mana isi huraian yang paling senang mau ingat. Nah, begitu juga di sini, carilah sekurang-kurangnya kalau paling bagus ingat 4 lah, tapi paling minimum ingat 2 lah. Kalau tidak boleh ingat 4, ingat 2 pun sudah memadai ya. Oke. Ada soalan setakat ini untuk 1.3 ini. Ada soalan? Jelas? Ya. Boleh ya? Jelas. Oke, bagus. Nah, jadi nanti tengok balik cikgu punya slide. Dalam masa yang sama tengok juga nota skema. Macam mana kita huraikan jawapan tersebut berkaitan dengan sistem perundangan. Ini penekanan adalah tajuk di bawah sistem perundangan. Oke. Yang seterusnya ialah kita mau tengok tajuk yang terakhir ya untuk malam ini, ialah ini cikgu tidak sentuh ya apa dia punya huraian di bawah kekeluargaan dan ekonomi, sebab cikgu akan pulangkan kepada kamu, sebab cikgu sudah memudahkan kamu, jadi kamu yang perlu ingat mana satu benda yang kamu perlu ingat. Tapi yang asasnya tadi itu, yang persamaan yang cikgu sentuh tadi itu wajib ya kau ingat. Oke, ini tengok, ini pun sama juga, tengok. Pembesar 4 lipatan dia keluar secara bersendirian. Kita boleh jawab bendahara, penghulu, ini pun sudah boleh dapat 8 markah. Untuk cerita tentang belum lagi cerita kawasan pegangan peringkat persekutuan, hanya cerita tentang 4 pembesar berlipat itu pun sudah boleh dapat 8 markah. Ini wajib ingatlah ya, sebab banyak dia punya berkaitan. Oke. Tajuk yang seterusnya ialah peranan pemerintah dan rakyat. Ini pun sama juga tadi cikgu sudah bagi tahu. Kau boleh tengok di sini, ini adalah fokus SPM, peranan pemerintah dan rakyat. Oke. Jadi di dalam peranan pemerintah dan rakyat ini apa yang kita mau tahu? Oke, yang pertama kita mau tahu siapa itu golongan pemerintah dan siapa itu golongan rakyat. Itu yang pertama kita mau tahu, ya. Yang kedua kita mau tahu apa dia punya peranan. Oke, golongan pemerintah ini 2. Ya. Sultan dan juga pembesar. Itu adalah golongan pemerintah, kemudian rakyat. Oke. Ini golongan pemerintah. Ini golongan diperintah. Kedua kita mau tahu. Satu, peranan, dan satu lagi siapa dia. Oke, di dalam golongan pemerintah, oke, walaupun di dalam peranan itu hanya disentuh 2 benda nih saja, yaitu sultan dan pembesar, tapi sebenarnya golongan pemerintah itu ada 4, yaitu sultan, oke, ingat ya, sultan, pembesar, kerabat raja. Kerabat raja ini adalah keluarga-keluarga raja, dan ulama. Ulama ini adalah golongan agama lah ya. Kemudian rakyat ada 2. Rakyat biasa, ini rakyat yang bebas. Ya, yang bebas seperti peniaga, petani, tukang, nelayan. Jadi ingatlah 2 nih, petani, nelayan ya. Kemudian hamba ini adalah orang yang dimiliki lah ya. Sama ada dia jadi hamba raja, ataupun dia ini ada hutang dan dia tidak mampu
bayar hutang, maka dia terpaksa bekerja dengan tuan yang memberi hutang itu, ataupun hamba biasa ya, hamba biasa. Yang hamba biasa ini dijual lah untuk bekerja sebagai hamba. Oke, jadi ada 3 hamba. Nah, ini tidak boleh pilih lah, maksudnya kena ingatlah tiga hambanya. Yang ini oke lah, tidak ada masalah ya, boleh pilih. Oke, mudah ya. Pemerintah, sultan, pembesar, kerabat diraja, ulama. Rakyat ada 2, rakyat biasa dan juga hamba. Oke, siapa rakyat biasa? Petani dan nelayan. Siapa hamba? Hamba raja, hamba berutang, hamba biasa. Oke. Oke, kemudian peranan. Oke, peranan ini kita boleh tengok peranan yang mempunyai kaitan ya antara rakyat sultan dengan pembesar. Apakah peranan yang kita boleh ingat? Peranan itu lebih mudah untuk kita ingat. Oke, yang pertama kita ambil dulu pembesar lah. Ya, ini Cikgu punya pandangan ya, tapi mungkin apa yang Cikgu cakap ini mungkin itu susah bagi kau untuk ingat. Ada lagi benda yang lebih mudah untuk kau ingat, itu bergantung kepada kau. Oke, yang pertama yang kita ambil ialah pembesar. Kenapa kita ambil pembesar? Sebab dia di tengah-tengah antara sultan dan rakyat. Jadi bila dia di tengah-tengah, kita boleh ingat perantara. Nah, jadi kita sudah boleh ingat satu poin, yaitu pembesar adalah perantara antara sultan dan rakyat. Oke, yang pertama. Yang kedua, apa yang kita mau ingat ialah keamanan. Nah, kenapa kita mau ingat keamanan? Sebab keamanan ini sama juga maksudnya dengan keselamatan. Jadi kita boleh ingat peranan keamanan ini boleh kita buat untuk sultan, raja memelihara keamanan, boleh juga sultan. Ataupun pembesar memelihara keamanan, itu pun boleh juga ya. Yang tidak boleh ialah menaungi. Menaungi ini khas untuk sultan sahaja. Oke, 2 sudah kita boleh ingat. Oke. Kemudian sultan, apa yang paling mudah? Oke, yang pertama ini perpaduan kaum, kemakmuran, kestabilan. Kenapa mudah? Sebab ini ada di dalam perisik. Nah, jadi otomatis kau boleh ingatlah perpaduan kaum, kemakmuran, kestabilan negara. Oke. Kemudian yang ketiga pula kita tengok pembesar, macam mana kita mau kaitkan. Oke. Pembesar membekalkan tentera. Oke, dari mana dia dapat tentera? Tentera itu dapat daripada rakyat. Oke, jadi tentera kita boleh ingat 2. Oke, satu ialah rakyat menjadi tentera. Jadi tentera ini dibekalkan oleh pembesar ya. Pembesar untuk melalui sistem kera. Sistem kera ini adalah dia wajiblah berkhidmat untuk raja. Sistem serah ini maksudnya ada hasil-hasil pertanian yang terpaksa diserahkan kepada kerajaan. Nah, itu maksudnya sistem serah. Jadi jangan apa nih tertukar ya. Oke, tentera kera. Tentera ini kera ini maksudnya diperintah untuk berkhidmat ya. Wajib berkhidmat untuk kerajaan. So ada istilahnya ialah ketatsetiaan. Serah ini ialah maksudnya ada hasil pertanian itu ataupun hasil perikanan itu yang perlu diserahkan kepada pemerintah. Oke. Oke, rakyat nih kalau rakyat ini pula kita boleh tengok di sini taat setia dan tidak menderhaka. Ini pun sama juga. Benda ini kau jumpa di dalam awal-awal lagi tadi ya. Kita sudah jumpa di dalam ciri-ciri. Ciri-ciri itu taat setia, menderhaka. Jadi maksudnya mematuhi undang-undang. Ini pun kita boleh guna pakai. Taat setia, tidak menderhaka, mematuhi undang-undang. Maksudnya ingat ciri-ciri kerajaan alam Melayu dan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka dalam masa yang sama. Ciri-ciri ini boleh digunakan pakai untuk menjelaskan tentang peranan rakyat. Jadi banyaklah fungsi dia nih 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi tentera, kemudian satu lagi ialah menyumbang tenaga kerja seperti membina istana, jalan raya. Oke, jadi ini pun sebenarnya ada banyak sebenarnya di situ, tapi juga tidak ambil semualah. Ya, contoh kita boleh tengok di sini ada jalan, pengayu, pendayung kapal, menghadiri majlis gotong royong. Oke. Nah, ini juga tidak salin semua, maksudnya yang minimum sajalah. Tapi pelajar yang bijak kemungkinan dia boleh tambahlah mana-mana maklumat yang tidak ada sebenarnya. Kalau mau lebih sempurna
boleh tambahlah di sini kamu punya maklumat itu. Tapi untuk yang minimum, sebab soalan ini saya yakin memang dia tidak akan lebih daripada 4 markah. Sebab kita boleh tengok kebanyakannya soalan ini maksimum pun dia akan bagi 4 markah saja ya. Jadi kalau boleh ingat lebih itu satu bonus, tapi 4 markah, 4 isi itu sebenarnya sudah apa ini satu yang ingatan yang cukuplah saya rasa ya. Oke, kemudian kita tengok pula wadat ini sangat penting. Oke, sebab pertama ialah pelajar perlu tahu apa itu wadat. Jadi wadat ini adalah satu perjanjian ya. Satu perjanjian yang dibuat antara Sangsa Purba ya, Sangsa Purba dan juga Demang Lebar Daun ya. Kalau kita tengok sini nih. Di dalam buku hijau tuh kita sudah bagi detail dia, apa dia tuh. Oke, Demang Lebar Daun ini dia ini mewakili golongan diperintah, maksudnya rakyat lah. Dia wakil rakyat. Kemudian Sangsa Purba ini ialah raja lah, mewakili golongan pemerintah. Itu maksud wadat. Wadat ini perjanjian di antara dua pihak, yaitu pemerintah yang diwakili oleh Sangsa Purba dan juga golongan diperintah, yaitu yang diwakili oleh Demang Lebar Daun. Oke, jadi di dalam perjanjian itu, dalam sini tidak adalah dia tulis ya. Dalam sini tidak adalah dia bagi tahu, tapi kita perlu paham juga sebab kita tengok banyak soalan-soalan macam ini, kesetiaan raja dan negara ini pernah keluar dalam SPM. Prinsip berikut ialah prinsip kedua rukun negara, pernah keluar dalam SPM. Jadi tidak mustahil soalan ini juga kalau dia keluar ya, keluar tajuk hubungan pemerintah dengan rakyat, cikgu rasa kemungkinan juga dia boleh tanya tentang wadat ini. Jadi kita boleh tengok di sini. Oke. Wadat nih satu yang paling penting ialah